Okey meh, dalam siri pembelajaran kita kali ini meh, kita akan melihat meh beberapa contoh soalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah janjang aritmetik meh. Okey juga, okey. Baik, Amir tengok contoh masalah yang pertama ni Okey, di sini Rajah menunjukkan sebahagian tangga yang dibina menggunakan susunan batu bata yang sama saiz. Okey, Amir tengok gambar Rajah ni. Okey juga, okey. Berapa jumlah bata di mata tangga yang ke-10? Berapa jumlah bata diperlukan untuk bina 7 mata tangga? Dan berapa jumlah kos untuk membina 7 mata tangga jika kos sebiji bata ialah RM1.20? Okey. Baik, ini soalan ini berkaitan dengan janjang. Baik, cikgu nak bagi petua kat sini mana-mana soalan yang berkaitan dengan janjang petuanya ialah kita senaraikan terlebih dahulu 3 sebutan yang pertama. Boleh Okey juga. Baik, dalam masalah ini boleh tak Amir senaraikan 3 sebutan pertama tu? Boleh cikgu. Sebutan pertama dia 5 cikgu. Sebab ini ada 5 biji batu bata. Sebutan kedua cikgu 10 dan sebutan ketiga 15. Tapi cikgu, kenapa cikgu kita kena senaraikan 3 sebutan pertama ni? Jadi 3 sebutan pertama ini perlu supaya kita boleh tentukan sama ada dia janjang aritmetik ataupun janjang geometri. Kalau dia janjang aritmetik, maka kita akan gunakanlah rumus yang berkaitan dengan janjang aritmetik. Okey, kita lihat semula ke contoh masalah ini. Mari tengok di sini. T2 ni 10 tolak dengan T1 5, dapat 5 kan? Sama tak dengan T3 tolak T10? Sama kan? Ya cikgu, sama. Okey, jadi maksudnya di sini wujudlah apa yang dipanggil sebagai beza sepunya iaitu 5. Kalau beza sepunya wujud, maka dia adalah janjang aritmetik. Boleh? Okey cikgu, okey. Baik, kita ke soalan yang pertama. Berapa jumlah batu bata di mata tangga yang ke-10? Ini maksudnya dia nak sebutan yang ke-10. Okey, jadi nak dapatkan sebutan yang ke-10, kita perlukan rumus sebutan iaitu rumus Tn. Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Dan kita masukkanlah maklumat yang berkenaan. Okey, dia nak mata tangga ke-10, maka T10. Okey, nilai A, nilai D kita masukkan. Dapatlah kita tulis macam ni. Dan akhirnya kita dapatlah jawapannya lah 50. Maksudnya, jumlah mata tangga yang ke-10 ada sebanyak 50. Macam mana boleh? Okey cikgu, boleh. Okey seterusnya kita lihat soalan yang kedua pula berapa jumlah bata diperlukan untuk bina 7 mata tangga? Okey jadi maksudnya di sini melibatkan jumlah, oleh itu kita kena gunakan rumus SN, janjang aritmetik. Jadi kita gantikan N dengan 7, A 5 dan D juga 5, dan akhirnya kita selesaikan, dapatlah jawapannya lah 140 biji. Jadi maksudnya di sini jumlah bata yang diperlukan untuk membina 7 mata tangga adalah sebanyak 140 biji. Macam mana boleh faham? Okey, boleh cikgu. Tapi cikgu, kadang-kadang saya confuse saja bila masa nak guna Tn, bila masa nak guna Sn. Betul ramai yang hadapi masalah macam tu tak apa nanti dah banyak soalan kita buat, nanti kita boleh cam lah kita nak guna Tn ke Sn ke Okey cikgu, okey. Baik, kita teruskan ke soalan C. Berapa jumlah kos untuk membina 7 mata tangga jika kos sebiji bata ialah RM1.20? Soalan C ni dia berkait dengan soalan B kan. Jadi jumlah bata yang diperlukan ialah 140. Oleh itu yang ni mudahlah kita ambil jumlah kosnya ialah 140 ni, kita darabkan sajalah dengan RM1.20. Okey, akhirnya dapatlah jawapannya iaitu ringgit Malaysia 168. Okey. Okey macam mana dengan contoh masalah satu ni? Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu, saya faham cikgu. Okey, bagus. Okey kita teruskan dengan membincangkan contoh masalah yang kedua Okey, masalah ni diberikan seperti ini. Rajah menunjukkan susunan silinder mempunyai jejari yang sama 3 cm. Tinggi silinder yang pertama ialah 4 cm dan tinggi setiap silinder yang berikutnya bertambah sebanyak 2 cm. Jadi silinder-silinder ni jejari dia semua sama Ambil tengok di sini. Cuma yang bezanya adalah ketinggiannya Okey cikgu. Baik, soalan pertama ialah hitung isi padu silinder yang ke-17 dalam sebutan pi. Soalan yang kedua, diberi jumlah isi padu bagi N silinder. Yang pertama ialah 1620 pi cm padu, cari nilai N.
Okey. Okey, meh, cara penyelesaian ni meh macam yang cikgu beri panduan tadi, apa-apa jua masalah berkenaan janjang meh, mulakan dengan senaraikan 3 sebutan pertama. Okey, meh, soalan yang pertama ini, apakah konteks perbincangannya? Ialah berkenaan dengan isi padu silinder. Nampak? Bila sebut isi padu silinder, pastinya kita perlukan rumus isi padu silinder lah, iaitu pi j kuasa 2T. Dan kita perlu senaraikan di sini ialah berkaitan dengan isi padu silinder lah. Nampak Kita tengok kepada konteks perbincangan tu. Okey cikgu, okey. Baik. Sekarang kita tengok silinder yang pertama. Jadi di sini isi padu silinder yang pertama ni lah pi j kuasa 2, j jejari dia 3 kuasa 2 dan darabkan dengan tinggi T 4. Jadi kita ringkaskan jadi 36 pi. Okey Baik, untuk silinder yang kedua gunakan rumus yang samalah. Cuma kita gantikan T dia adalah 6 jejari dia sama 3 maka kita ringkaskan dapat 54 pi. Okey, begitu juga dengan silinder yang ketiga kita dapatkan isi padu silinder ketiga iaitu 72 pi. Okey. Jadi bila kita diminta untuk menentukan silinder yang ke-17, maksudnya kita nak cari T17 Okey, kalau nak cari sebutan, maka gunakan rumus sebutan lah, iaitu rumus Tn Okey cikgu, okey. Baik. Bila nak gunakan rumus Tn, kita perlukan A dan perlukan D. A kita dah tahu dah 36 pi dan kita perlukan D. Okey, ambil carikan D. D saya ambil T2 tolak T1 je cikgu. Okey, betul. Jadi 54 pi tolak 36 pi lah. Jadi saya dapat 18 pi. Okey, bagus Jadi kita gunakan nilai berkenaan gantikan saja dalam rumus Tn ini T17. Akhirnya dapatlah 324 pi cm padu. Okey. Okey kita teruskan dengan soalan B Okey, di sini diberikan jumlah isi padu bagi N silinder yang pertama ialah 1620 pi cm padu. Cari nilai N. Okey di sini dia masih membincangkan tentang isi padu. Kita telah pun menyenaraikan 3 sebutan pertama yang berkaitan dengan isi padu silinder ni kan. Dan kita pun dah dapat nilai D di sini. Okey. Jadi apabila disebutkan jumlah isi padu N silinder, maksudnya ialah Sn lah. Jadi Sn sama dengan 1620 pi. Jadi cari nilai N. Jadi langkah seterusnya macam mana Langkah seterusnya cikgu, kita gantikanlah Sn ini cikgu dengan rumus Sn. Okey, bagus. Amir tunjukkan Amir. Baik, di sini cikgu diperlukan Sn, maka kita perlukan rumus Sn lah. Okey, seterusnya cikgu, kita gantikan Sn ini dengan formula ni, maka kita dapat tulis seperti ini cikgu. Okey, bagus. Teruskan kemudian cikgu, kita ringkaskan di sini cikgu, 2 ni kita darabkan ke kiri, darab silang, maka kita boleh tulis macam ini. Kemudian cikgu, di sini ada pi, di sini semua ada pi, kita buang dulu cikgu pi ni, kita bahagikan semua dengan pi cikgu. Kita dapatlah tulis macam ni cikgu. Okey, bagus. Lagi teruskan kita ringkaskan cikgu, kita jalankan operasi matematik macam biasa cikgu. Jadi cikgu, kat sini cikgu kita boleh ringkaskan lagi cikgu sini. 1854 3240 cikgu, kita boleh bahagikan dengan 18. Bahagikan semua dengan 18 cikgu, dapat kita tulis macam ni cikgu. Kemudian cikgu di sini terbentuknya persamaan kuadratik dan kita selesaikan persamaan kuadratik ni cikgu, kita faktorkan. Bila faktorkan cikgu, akhirnya cikgu kita dapat 2 nilai N, iaitu negatif 15 dan juga 12. Okey bagus. Cikgu, nilai N ni ada 2 lah cikgu, negatif 15 dengan 12. Kita nak ambil dua-dua ke? Mana boleh kita kena ambil satu je. Kalau gitu cikgu, kita nak ambil yang mana cikgu kita kena ambil yang positif lah iaitu yang 12 ni. Habis cikgu, yang negatif 15 ni? Dia macam ni N adalah bilangan kan? Jadi kalau bilangan, mana boleh negatif Jadi bila sebut bilangan, kan dia mesti positif. Bilangan adik-beradik ada berapa? Ada 3 orang. Dia tak boleh kata ada negatif 3 orang, betul tak? Jadi maksudnya kita ambil yang positif lah cikgu betul. Jadi maksudnya jawapan kita adalah N sama dengan 12. Itulah jawapan dia. Okey cikgu, okey. Saya faham. Okey ini saja perbincangan kita dalam siri kali ini 2 contoh soalan saja yang dapat kita bincangkan dalam perbincangan tentang masalah melibatkan janjang aritmetik ni. Okey kita jumpa lagi dalam siri pembelajaran yang selanjutnya Okey cikgu, okey.